kita Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina Muhammad Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan Imam dan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal waznu yawma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat 8 dan ayat 9 suratul A'raf ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wal waznu yawma idzinil haqq. Yang dikatakan timbangan amal pada hari itu, iaitu hari pembalasan. Yang kata timbangan amal, wal waznu, nak ditimbang amal baik dan ditimbang amal yang tidak baik, itu al-haq, itu benar. Tuhan kata pasti jadi, pasti sampai masa dia. Maka kata Allah, faman thaqulat mawazinuh, mana-mana orang yang timbangan amal baik dia berat, faulaika humul muflihun, ini golongan orang-orang berjaya. Dalam Islam, kejayaan Allah suka di akhirat. Kejayaan dunia berjaya juga, tapi dia sementara. Tapi kejayaan yang hakiki, waktu kita berdiri depan Allah dengan amal saleh, amal baik yang kita buat, atau amal kejahatan sayyiat yang kita buat, itu penentu kita ni orang yang berjaya atau tak berjaya kita ni. Kita mungkin cemerlang di dunia dengan perkhidmatan kita, dengan kerja buat kita, dengan kerjaya kita, dengan rumah tangga kita, dengan aktiviti-aktiviti hari-harian kita ni, kita mungkin dinilai orang berjaya di dunia, alhamdulillah. Tapi kejayaan sebenar bila kita berdiri depan Allah esok dengan amal yang kita buat. Maka Allah kata, faman thaqulat mawazinuh, mana-mana orang yang berat timbangan amal baik dia, faulaika humul muflihun, itu orang berjaya. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ni, nak cerita Allah ini la yazlimu ta'ala ahadan, Tuhan tidak buat zalim kepada setiap hamba dia. Tuhan tidak zalim. Maka dibawa ayat Quran, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an
wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Ibnu Katsir bawa ayat daripada suratul Anbiya untuk menafsirkan ayat 8 Al-A'raf ni. Ni dia panggil tafsir bil ma'thur. Ayat Quran, jelas ayat Quran paling tinggi sekali. Maka Ibnu Katsir bawa Al-Anbiya ayat 47, Tuhan kata wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah, dan kami letak timbangan keadilan, cukup adil Allah ni di hari akhirat esok. Fala tuzlamu nafsun syai'ah, tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi hari itu. Kata Allah, wa in kana mithqala habbatin min khardal, kalau ada amalan yang dia buat mithqala habbah, Tok guru kita dulu terjemah apa? Sebesar biji sawi. Bahkan mungkin kecil daripada tu, sebesar hama atau benda yang tak nampak dengan mata kepala. Tuhan kata kalau ada seberat itu yang dibawa di akhirat esok, sama ada daripada hal kebaikan ataupun hal-hal yang membawa kepada dosa pada Allah, kalau ada sebesar tu pun yang kita buat benda baik, ataina biha, semua akan dipersembah di hadapan kami di akhirat esok. Wa kafa bina hasibin, Tuhan kata cukuplah kami jadi tukang kira. Kami tak perlu audit lain, kami tak perlu siapa pun kira. Tuhan kata kami akan kira. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tidak zalim kepada hamba dia. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Satu orang yang hamma bihasanatin, bercita-cita untuk buat satu kebaikan, satu pahala untuk dia. Dan kemudian dia pergi buat kebaikan tu, lagi satu pahala untuk dia. Dan satu kebaikan yang dibuat diganda 10, paling tak ada 10, dan lebih daripada tu Tuhan boleh bagi. Sebaliknya, satu orang yang hamma bisayyi'atin, dia bercita-cita untuk buat satu kejahatan, selagi dia tak buat, Allah tidak perintahkan malaikat untuk catat kata dia ni orang jahat. Lagi dia tak tempuh kejahatan, dia tidak dikira. Tiba-tiba di akhirat esok Allah kata dalam ayat 9, wa man khaffat mawazinuh, maka siapa yang ringan timbangan kebaikan dia. Dan dalam hadis kata apa? Dia nak buat baik, baru niat nak buat baik, tak buat lagi, tulis satu baik. Dia jalan, dia pergi buat kebaikan, dia pergi mengaji. Dia tadi niat nak pergi mengaji, kemudian dia sudah pumpi dan dia duduk dalam majlis ilmu, tulis lagi kebaikan untuk dia, dan satu kebaikan ganda 10, Tuhan kata dalam Quran. Dan Allah boleh ganda lebih daripada tu. Tiba-tiba pergi di akhirat, wa man khaffat mawazinuh, dia punya timbangan amal pergi jadi ringan, amal baik dia. Apa pasal hang jadi lagu ni? Maka Allah kata apa? Faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Ini puak-puak yang rugi serugi-ruginya kerana mereka menzalimi diri mereka dengan mengingkari ayat-ayat kami. Mereka punya pasal. Sedang kami offer, tak ada offer lah yang lebih baik daripada Allah. Tuan-tuan niat sekali balik nak baca suratul Mulk sebelum tidur, niat satu baik. Tiba-tiba mengantuk sangat, terlena, tak buat, tak padam baik tu, pasal sudah niat nak buat baik. Niat nak buat jahat, tak ditulis lagi selagi hang tak pergi tempuh kejahatan itu. Demikianlah adil, demikianlah pemurahnya Allah, demikianlah sayangnya Allah kepada hamba dia untuk kita beratkan timbangan amal di akhirat. Tapi tiba-tiba dalam Quran kata apa? Wa man khaffat mawazinuh, dia tak ada bekas. Kebaikan dia tidak cukup berat nak dibanding dengan jahat yang dia buat. Faulaikal ladzina khasiru anfusahum
bima kanu biayatina yazlimun. Maka ini orang-orang yang rugi serugi-ruginya dengan sebab mereka berlaku zalim terhadap ayat-ayat kami. Maka ulama kata maksud zalim ni ialah tidak meletakkan ayat Allah pada tempat yang selayaknya. Tak faham? Satu contoh. Quran kata, contoh mudah, kena semayang, wajib semayang, dia tak semayang, dia tidak meletakkan ayat tu pada tempat dia. Main hukum tentang apa? Tutup aurat, dia tidak tutup aurat, dia tidak meletakkan ayat tu pada tempat dia. Main lagi apa saja hukum syarak yang main daripada Quran kemudian dijelaskan oleh hadis Nabi SAW, dia piduk ronyeh benda ni, dia tak ikut lagu Quran mau, dia pilih letak lagu hak dia mau, bukan lagu Quran mau, bukan lagu Allah mau, bukan lagu Nabi bagi tahu, maka dia yazlimun. Quran kata dia orang zalim, maka dia rugi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ayat 8 dan ayat 9 ni cerita apa? Cerita timbangan. Saja buat mukaddimah kerana kita duk baca di Masjid Batu 30 hari bulan ni, Bahrul Mazi, cerita apa? Cerita jual beli. Cerita jual beli ni tak boleh lari daripada timbang-timbang. Dalam kita duk buat urusan dunia, duk cari kekayaan dunia, kita duk timbang tara hidup kita ni. Timbang apa ni? Timbang nak bagi kita ni senang sikit, maka cari untung lebih. Okey, tak ada masalah. Kalau kita orang berniaga, kita nak untung, kita berniaga cara nak bagi boleh untung. Makna dia dalam hidup kita tak boleh lari daripada mizan, daripada duk timbang. Ambil kalkulator, kira bulan ni aku nak simpan RM200 daripada gaji aku, selalu tak boleh simpan, bulan ni nak simpan. Maknanya kita duk timbang-timbang. Maka dalam kita duk hidup atas muka bumi ni, duk buat kerja muamalah ni, kita jangan lupa ada satu proses timbang yang lagi besar daripada hak kita duk buat. Satu proses timbangan yang nak tentu kita pi ke kanan atau ke kiri, kita nak menuju ke syurga atau ke neraka. Kita tak boleh kata apa waktu ditimbang, ketika itu berat ke atau ringan kebaikan kita. Ketika itu Tuhan kata apa? La yazlimu atau la tuzlamu nafsun syai'ah. Tidak ada satu jiwa pun dizalimi pada hari itu. Pasal apa? Pasal kalau ada sebesar hama pun kebaikan kami buat main dan kami letak, tiba-tiba tak ada. Mau tak ada karut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah ringkas itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita membaca Bahrul Mazi jilid 9, kita masuk bab majaa fi bai'il muhaffalat. Kita dah cerita sikit dah dari itu tentang muhaffalat ni apa dia. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulum fid darani amin. Kita sampai muka surat 190. Ya, kitab Jawi kita muka surat 190. Nah. Masalah dia kata yang ke-193 iaitu bab majaa fi bai'il muhaffalat, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menerangkan bicara binatang-binatang yang dihimpun susunya tiada berperah kerana mau dijual. Satu proses daripada dulu lagi ni, contoh saya kita kait isu semasa. Tuan kepada kambing, tuan kepada lembu, tuan kepada kerbau, tuan kepada binatang ni, dia ada binatang betina yang ada susu. Kita biasa baca tajuk musarrah. Bila dia nak jual kambing dia, maka dia tak perah susu kambing tu. Dia biar kantung tu penuh dengan susu. Tujuan dia apa dia? Tujuan dia untuk kita baca dah hari tu tajuk musarrah, yang dia ikat puting susu binatang ni supaya tak keluar susu dan biar dia kembung susu tu, dan dia nak jual mahal. Bila dia nak jual, dia kata apa? Dalam hadis kita baca hari tu, syarah dia, ulama kata bila dia nak jual, dia akan promote binatang, kambing dia apa semua ni. Dia kata apa? Ini kambing grade A. Hang tengok, sekali main musim susu dia ni,
Susu dia perah tak habis. Padahal kawan tak perah 5 hari. Maka itu dipanggil helah dalam niaga. Helah-helah ni kita dah baca hari itu, dan sambung malam ni pun nak cerita benda yang sama. Yang ni pula dia la tuhaffilu. Nabi kata, janganlah kamu himpun susu. Yang ni tak ikat, tapi himpun. Biar tak usah perah lagi. Esok pun tak usah perah lagi. Biar tu tujuan apa? Nak bagi kambing dia tu mahal dengan susu yang terhimpun itu. Apa ulama nak kata dalam ni? Ketahuilah kiranya ya saudaraku, muhaffalah itu ataupun binatang ini panggil muhaffal tu samalah maknanya dengan musarrah, hanya berlain sedikit pada perbuatannya sahaja, sama. Maka musarrah itu menghimpun susu dengan ikat umbing susu binatang tu. Dia ikat puting susu binatang ni, itu musarrah. Kemudian tinggalkan beberapa hari tiada berperah, kemudian tak perah susu ni. Adapun muhaffalah itu pula menghimpun susu dengan tiada perah sahaja dan tiada diikat umbing susu itu, tetapi tiada diperah itu beberapa hari jua. Nak macam sama tapi tak serupa, tapi matlamat dia serupa. Supaya apa? Supaya kambing itu dinilai mahal kerana susunya yang banyak. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Diperbuat demikian itu pada binatang yang diperah susu seperti kambing, kerbau, lembu dan unta. Maka maksud memperbuat demikian supaya dilihat oleh orang yang mau membeli kambing perah atau kerbau perah atau lembu perah, maksudnya lembu yang ada susu yang boleh diperah, atau unta berupa binatang itu mempunyai banyak susu, cara tabiatnya begitu. Tujuan dia bila dia nak jual lembu dia ni, orang nak beli lembu, dia boleh kata apa? Lembu ni hampir cari lain tak ada. Orang lain bela lembu, susu, perah-perah, kering, tak ada dah. Tunggu pula berapa hari baru ada. Ni, hang tengok hari-hari macam ni, dia kata. Padahal dia 4-5 hari tak perah. Mana bohong? Cerita bohong ni. Cerita ni nak cerita bohong. Cerita dia nampak macam okey. Kita tengok ni, kes ni nampak macam okey. Bukan aku buat apa pun. Aku cuma tak perah susu yang kata lembu aku ni. Tujuan dia, nanti ada orang nak beli, bagi nampak mahal, boleh jual mahal, boleh kata lembu ni gerik bagus. Baik. Maka dia bikin itu, dia kata dengan yang demikian dapatlah tuannya naikkan harga. Nampak tuan-tuan? Itu kunci dia. Apa pun tindakan kita dalam kes ni dia panggil muhaffalah atau musarrah, atau apa pun tindakan kita dalam hidup kita, duk jual beli, duk jadi orang berniaga ni, kalau dengan matlamat satu benda kita buat mengkaburi mata orang dengan tujuan nak bagi benda tu mahal. Kalau tak buat lagu tu, saya sebut dah dulu ni, kita hari ni berniaga banyak online. Maka kita ni ada teknologi hari ni. Teknologi apa? Ni, kamera yang ada dekat handset kita ni, dia panggil megapiksel ke apa kau panggil, kan? Dia punya cantiknya gambar itu, dia boleh jadi 4 kali cantik. Tengok orang tangkap gambar, kan? Boh dalam Facebook, amboi, gebunya. Member tempat kerja kata apa? Gebu lah, tak tengok dia. Hang tengok dalam gambar je, ambil tengok betul-betul. Nampak tuan-tuan? Kamera. Gambar tu boleh pergi jadi cantik. Pasal apa? Pasal dipengaruhi oleh ni. Kita pun jual produk. Jual produk yang kalau kita jual, dia memerlukan kepada visual. Orang kena tengok menarik. Contoh apa? Tak kisahlah baju ke, langsir ke, cadar ke, sejenis semua nak kena ada gambar, kena ada visual, kemudian nak kena cantik benda tu. Kalau hang jual cadar nampak kelabu soih lagu tu, siapa pun tak beli. Kelabu. Tapi boh-boh dalam gambar merah terang. Maka orang beli. Orang beli kerana apa? Kerana cantiknya gambar tu.
Tujuan dia supaya harga menjadi mahal. Kalau tidak kena jual murah, tapi oleh kerana cantik boleh mahal. Macam itulah kita tuan-tuan dalam muamalah ni. Apa pun teknik hak kita guna, teknik yang jenis mengaburi mata orang, tak kisahlah apa-apa pun. Nak bagi nampak lagu tu, bagi mahal. Kalau buah ikan dalam pinggan lagu tu, nampak 7 ekor tak banyak. Buah kok ni nampak banyak sikit. Tak kisahlah macam mana pun. Kalau itulah tujuan kita supaya nampaknya banyak, supaya nampaknya cantik, supaya nampaknya segar, supaya nampak baru, supaya nampak apa semua, nama dia helah tu. Kita muamalah hari ni lagi complicated. Tuan-tuan kalau nak jual kereta yang tuan-tuan nak jual tu, tuan-tuan mesti bagi elok. Ada nak jual cat calak tu, ada kena bagi elok. Sungguh kereta potong pun, dia hantam potong tu bagi elok, bagi simen elok balik, lepas tu cat bagi cantik balik. Cat ni pun tahu dah, tukang cat kata aku cat hak murah, hak 300 lebih, 400 lebih, dia boleh tahan kot dalam 6 bulan, 5 bulan, lepas tu dia markah baby kat dia. Nampak tuan-tuan? Nampak tak niat tu? Niat tu dah tahu dah tu. Pergi bagi elok. Kawan ni tengok cantik, kilat elok, beli 6 bulan. Bulan ke-7 cat tu keluar balik, jadi hak kereta asal. Kalau dia jual dengan cerita sebenar, maka jadi murah kereta tu. Itu jual jujur nama dia. Seperti mana jualan baginda Nabi SAW. Ni tamar A, ini B, ini C, ini D. Kan Nabi tegur sahabat, pasal apa hak C pibuh bawah A? Hak C ni hampir buah bawah A, supaya mengkaburi mata orang cedok sekali lagi, boleh A, B, C sekali. Kenapa hang tak asingkan? Nabi kata, tujualan helah nama dia. Seumpama itulah dalam bab al-muhaffalat ni, binatang yang tak diperah susunya, dengan tujuan orang nak beli lembu tadi tu, boleh beli dengan harga mahal kerana kualitinya lembu ni menghasilkan susu banyak. Padahal lepas dia balik sekali dia perah-perah, habis kecut. Lepas tu dakwaan kawan hak jual tadi, tak apa, hang tunggu esok lusa dia nanti penuh balik susu macam ni. Tak juga, dia ambil masa. Maka penipuan berlaku. Okey. Maka ulama kata apa? Apabila telah dibeli, sudahlah tahu yang membeli itu yang dirinya terpedaya oleh yang berjual. Bila dah beli, habis dah akad dah. Bila dah akad, dah ada serah, dia panggil serah terima. Dah ada takabut dah. Lepas tu balik dah. Kemudian selang berapa hari dah pun. Lepas tu baru sedang kata kena tipu. Okey. Kerana mula-mula diperahnya telah didapatinya bergantang-gantang susunya. Perah ni banyak, seronok kawan ni pun balik seronok lah, pasal perah banyak susu. Cerita kat bini di rumah air, hang tengok betul lah abang beli lembu ni. Lembu ni bukan takat dia dengan dia saja bagus, dia dengan susu pun hari-hari macam ni, esok macam ni juga. Okay. Kemudian makin sehari makin kurang susu binatang itu. Ni Syekh Idris Al-Marbawi, dia nak detailkan cerita bab ni, dia buat main cerita detail. Kemudian makin sehari makin kurang. Hak dulu berapa gantang, dah jadi kurang. Lepas tu hari ketiga kurang, hari keempat makin kurang, macam tu. Hukum orang yang terpedaya membeli binatang seperti ini telah lalu kenyataannya dalam bab Al-Musarrah dahulu, sedikit daripada ini, iaitu pada masalah 174. Bolehlah lihat di sana, dia lebih kurang kes sama. Maka di sini telah didatangkan oleh Abu Isa At-Tirmizi akan hadisnya yang berfaedah bagi menerangkan macam jual tipu daya, iaitu katanya Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tastaqbilu as-suq wa la tuhaffilu wa la yunaffaq ba'dukum li ba'dih atau kama qala. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya,
namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sepupu Nabi, sahabat yang kecil ketika Nabi masih ada hayat, masih hidup, tapi alim besar. Kerana apa? Kerana Nabi doakan Abdullah bin Abbas ini dengan faqihnya dalam agama. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, jangan berhadap sekalian kamu berdahulu-dahulu menanti orang darat membawa barang jual ke negeri. La tastaqbilu suq, ni maksud apa? Orang hak nak berniaga tak main lagi, handuk pi blok dah di muka pintu pasar, piduk rumun tak tentu punca. Dengan banyak tujuan lah. Sebenarnya Nabi nak didik kita ni dalam memenuhi keperluan harian, nak cari barang makan ke, nak cari apa pun, tu tunjuk sangat kata kita ni tamah lu apa. Kita pernah sebut dulu tuan-tuan kan, sungguh pun kita ni Tuhan uji dengan susah. Waktu harga barang jadi murah, jangan kita ni sampai tunjuk sangat kata kita ni tak tahu nak bang. Sekali dia jadi ayat tak apa cantik. Sungguh pun bawang tu sekilo dapatlah apa kurang, tapi janganlah sampai hantar sembahyang maghrib piduk beratok beli bawang. Boleh faham tak tu? Kan? Kadang-kadang kadal faqr, betul lah Nabi kata kefakiran itu kadang-kadang menyebabkan kita jadi kufur pada Allah. Sungguh di kalangan kita ni ada orang susah, ada orang yang kurang bernasib baik. Dan kita pun pernah lalu zaman susah. Mak ayah kita pun hidup susah, membesarkan kita. Cumanya kita hari ni Tuhan bagi sedikit kesenangan. Rasalah sikit senang, taklah susah macam dulu. Tapi kita tahu orang susah macam mana susah. Tapi hati-hati, dalam susah-susah kita ni takut-takut jadi kufur pada Allah. Ni ulama besar. Promosi harga runtuh, pasti ramai. Kita perlu benda tu. Pasal apa? Bukan selalu dapat harga murah. Waktu dia mahal, kita tak mampu beli. Waktu dia murah, kita bolehlah nak beli. Tapi mau satu benda kita kena ingat, hak Nabi pesan, jangan sampai kita ni jadi kufur pada Allah. Kita punya duk beratok nak cari barang murah ni tak semayang. Nak jawab apa depan Allah? Ya Allah, minta maaf lah, maghrib terlepas beratok bawang murah dekat Maidin contohnya, beratok buah murah dekat ni sekian-sekian. Kita nak jawab lagu tu depan Allah, wal waznu yawma idzinil haq. Esok ni Tuhan nak timbang semua. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita bagi ingat sama-sama kita. Orang kaya ujian cara orang kaya, orang miskin Allah uji cara orang miskin. Bukan semua. Kalau orang kaya tak apalah, depa tak apalah, boleh sembang lah. Tak, dia Tuhan uji cara kaya. Tuhan nak siasat semua, duit main kok mana, belanja kok mana, zakat keluar kadar. Ni Tuhan uji cara lagu tu. Kita kalau kurang bernasib baik, Tuhan uji cara orang tak ada apa. Tuhan nak tengok hang punya susah sampai tergelincir agama ke tak ke? Hang punya susah tiba-tiba ada peluang buat duit daripada jalan haram. Tuhan nak tengok hang tempuh tak jalan tu. Kerana peluang sudah ada depan mata. Tuhan uji orang susah lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, ni cerita daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata, janganlah berhadap sekalian kamu berdahulu-dahulu menanti orang darat membawa barang jual ke negeri. Punya kita ni nak cari barang dunia, barang makan, barang keperluan, sampai kita tunjuk kata kita ni seolah-olah kalau tak dapat hak tu, habis. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang ni dia tunjuk sampai berkeli pun dah. Orang nak dapat hak murah-murah, berkeli-berkeli pun dah. Takut tak dapat, berabut-rabut lah. Begitu. Nabi pesan, la tastaqbilus suq. Okey. Kemudian kata Nabi SAW, wala tuhaffilu. Dan jangan menghimpun sekalian kamu akan susu binatang dengan tiada diperah binatang itu, supaya tertipu daya orang yang membelinya. Itu tujuan dia. Sebab itu dalam kaedah fiqh dia kata apa? Al-umur bimaqasidiha.
Tiap-tiap satu-satu benda itu disukat mengikut maksud dia, niat kita. Kita tak perah, niat kita kerana apa? Nak tipu daya. Dia bukan kepada proses tak perah tu. Betul, jangan faham gitu. Itu dia ada kaedah fiqh dia. Dia buat satu benda ada tujuan dia. Tujuan itu yang menyebabkan hukum. Tapi kalau dia tak perah kerana tak ada masa nak perah, contohnya dia sibuk sangat, tiba-tiba penuh, yang kata kantung susu kambing dia ni contohnya, selang 1-2 hari ada orang nak mai beli, berkenan kawan ni kat kambing dia ni, tengok susu penuh, tengok kambing pun sihat, maka beli dengan harga mahal. Dia ni pun tak perah juga, tapi dia tak perah bukan kerana nak bagi mahal, dia tak perah kerana dia tak dan. Dia ni pun main dengan orang ada duit, tak apa aku beli kan 1,500, mahalnya kot, saya duk jual 1,300, 1,200, ambil. Okey, dia ni tak dosa. Pasal apa? Pasal dia tidak perah, bukan tujuan bagi mahal. Yang B tadi ni, hak kita bawa cerita daripada hadis Nabi ni, dia tuhaffilu, dia memang sengaja tak perah dengan maksud ni. Tu kena faham kaedah fiqh tuan. Nah, kita macam itulah dalam hidup kita ni, hukum fiqh ni bergantung kepada tujuan kita tu apa. Okey. Kemudian dia kata tujuan dia supaya ditipu atau tertipu daya orang yang membelinya. Dan jangan, Nabi kata, memperlakukan barang jual itu oleh setengah kamu bagi setengah dengan tipu daya, puji yang bohong, dan diada-adakan cakap yang baik-baik supaya berhadap orang membeli dengan tipu daya itu. Kes yang ketiga, Nabi kata wala yunafiq. Maksud dia apa? Okey. Ni jual bola apa pun, jual rumah. Nak jual rumah harga 250,000. Rumah tu ada masalah. Masalah apa? Banyak. Masalah bocor, masalah. Tapi buat bagi elok dah. Tapi dia boleh tahan dalam 1-2 bulan, lepas tu dia anti-main masalah. Okey, ni contoh, tak ada kena mengenang itu. Tuan ingat dia ustaz kata kat aku duk jadi broker apa dah contoh. Tuan-tuan jadi ejen jual rumah ni harga sekian-sekian. Kawan ni buat dah rumah dia sekian-sekian, kita pun tahu rumah ni dah buat di sini. Masalah besar dia, contohnya wiring contohnya. Okey, itu masalah besar. Kos dia kalau nak diganti satu rumah, nak kena buka sekian-sekian, adalah sekian-sekian ribu nak kena belanja. Jual dengan harga sekian. Kalau tuan kawan 4-5 orang duk tunggu nak beli ni, dia tahu masalah tu, dia tak beli. Itu contoh. Ni sudah upah satu orang, hang puji barang aku ni, puji. Oi, hampa kalau beli kat dia tak ada masalah, kami bisa beli rumah kat dia rumah kami bela duk elok. Dia ni jual, dia orang tengah duk jual, puji. B pun puji, C puji di mana? Puji dalam Facebook ke, puji apa semua. Pujian itu apa dia? Dia panggil pujian untuk melakukan barang. Itu namanya laku. Wala yunafiq tu maksud dia, dan jangan melakukan barang ba'dukum li ba'din. Maksud dia apa? Pelaku bukan-bukan. Barang tak terang mana pun, hak kawan puji ini lebih-lebih. Ada komisen lah. Komisen nak bagi kat dia. Ini abang lah dia ni, aku rumah ni kalau terjual huduh-huduh pun 2,000. Ni tu kan. Biar cerita macam mana pun, goreng lah lagu mana pun, bagi orang percaya apa semua. Okey, jual. Akhirnya belilah kawan ni. Dalam ramai-ramai tadi adalah seorang beli benda yang bermasalah dan tidak diketahui masalah itu. Pasal apa dia tak tahu? Kerana ada 4-5 orang ni sudah tutup masalah tu dengan puji-pujian yang bukan-bukan. Okey. Maka Nabi SAW kata, dan jangan memperlakukan barang jual itu oleh setengah kamu bagi setengah dengan tipu daya puji yang bohong-bohong.
Nak pelaku barang ni puji bubuh produk ni, lagu ni, kebaikan dia macam ni, aku makan dah, aku makan alhamdulillah lagu ni, kan, kolesterol aku pun dah turun dah. Bohong, kan? Kalau betul tak apa, ni cerita bohong, kan? Aku lagu ni dah sihat dah lah ni semua. Kalau ni laku ni komersial. Piduk puji. Okey. Maka puji yang bohong itu dan diada-adakan cakap yang baik-baik supaya berhadap orang membeli dengan tipu daya itu, maka semua perbuatan itu haram belaka. Kita hari ni lagi tuan-tuan, kan, kita nak jual barang, kadang-kadang kita angkat barang tu lebih daripada hak dia. Itu pun tidak dibenarkan dalam Islam. Islam ni diajak kita padan-padan dia. Okey, ni produk ni campuran apakah contohnya? Okey, campuran ni kami buat sendiri. Alhamdulillah lah, kami duk amal dah benda ni bagus. Cukup. Ni hang duk cerita pula lah dia dekat-dekat nak potong kaki dah apa semua cerita. Cerita kalau betul tak apa, cerita bohong-bohong. Lah dah berapa bulan dah orang duk makan barang itu, KKM ambil tindakan. Pasal apa? Ada sekian-sekian, ada racun, ada benda bahaya, ada lagu tu, lagu ni. No, sebelum jual no puji dah. Kawan hak tukang puji tumpang sekaki yang kata benda yang disebut oleh Nabi SAW ni. Nah, maka kesemuanya itu hukumnya haram belaka. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud dan Abi Hurairah radhiyallahu anhumah. Dan hadis Ibnu Abbas itu ialah hadis hasan lagi sahih. Dan bermula amal atas ini hadis di sisi ahli ilm, ditegah mereka itu akan jual menghimpun susu dengan tiada diperah beberapa hari itu, atau diperbuat sebagaimana jalan berhimpun susu di dalam umbing susu binatang itu sampai jadi tertipu daya orang yang membeli. Maka ini satu macam daripada jual gharar, dia panggil jual beli tipu. Nah, baik. Habis tajuk tu, semuanya pokok pangkal dia ialah cerita bai' al-gharar, cerita jual beli tipu. Nah, okey. Kemudian kita masuk bab majaa fil yaminil fajirah yaqtati'u biha malal muslim, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan sumpah yang bohong supaya memutus dengan dia akan harta orang Islam. Ni dia mai pula satu lagi perangai jenis sumpah bohong. Sumpah bohong ni boleh jadi di depan hakim atau depan qadi, ataupun tak mengaku pun sudah, kata dia sudah pun ambil barang orang. Dah macam ni, kan? Dia panggil tujuan dia sumpah tu supaya yaqtati'u biha malal muslim, supaya harta orang Islam jatuh ke tangan dia, atau supaya harta itu tidak dapat balik kepada tuan dia. Ini semua cerita dia tipu-tipu lah. Tipu daya ni dalam jual beli ni banyak. Baik, ketahuilah kiranya ya saudaraku, ini satu perkara yang selalu orang kena. Syekh kita dia mula, nampak tak? Syekh Idris Al-Marbawi ni tulis bukan tahun 2020 ni tuan-tuan. Zaman tak ada internet, zaman tak ada. Semua pakai persuratan ni, surat je. Jadi potensi nak tipu tu terhad sikit. Tu pun Syekh Idris kata apa? Jenis dia panggil al-yamin al-fajirah ni, jenis sumpah daripada orang jahat ni, sumpah tak mengaku. Dan cara ni tuan-tuan, orang ni dia buat salah, dia dihadapkan kata dia bersalah, ada video tunjuk kata dia bersalah, hakim kata adakah kamu mengaku kesalahan yang kamu buat? Saya tidak mengaku, yang arif. Tu orang zaman lawan tak? Sampai kesut tak mengaku. Sungguh pun dia tahu, tak apa, aku lawan. Pasal apa? Aku ada peguam-peguam aku yang handal, yang boleh untuk lawan sampai pihak pendakwaan tak boleh judge aku, tak boleh, dia panggil apa? Kes prima facie ke apa. Dia tak boleh untuk mensabitkan aku salah. Peguam boleh. Dia belajar selok-belok. Ayat-ayat yang kita guna pun dah boleh guna dah untuk lawan kes. Tapi dia tahu kata dia salah. Apa nak heran tuan-tuan, dalam hadis
cerita tentang al-yaminul fajirah. Dia main satu contoh lagi apa? Kawan ni bagi dekat dia duit, hang tolong Zat, pi bayar dekat kawan ni, bagi selungguk duit. Percaya? Okey, pi. Dia ni pun pi sekerat jalan, dia pi joli. Lepas tu, kawan ni kata, hang bayar tak? Syekh Nur kata, tak bayar. Aku bagi duit ke hang? Dia duduk buat heran. Dia kata, tak, wallahi. Dia kata, hang tak bagi apa pun kat aku. Dia duduk buat heran lagu tu. Ada jenis lagu ni tuan-tuan. Kadang-kadang adik-beradik, kadang-kadang sepupu sepapat, kadang-kadang darah daging kita, dia boleh pergi buat tipu macam tu. Boleh dia pergi buat helah harta pusaka dalam bab-bab macam ni untuk apa? Untuk yaqtati'u biha malal muslim. Benda hak tak jadi hak dia, dan bagi jadi hak dia. Dia kata, tak, hang tak bagi apa pun kat aku. Dia kata, ni, aku percaya dekat dia, aku bagi dekat dia. Dia kata, wallahi, wabillahi, watallahi. Jenis sumpah. Sumpah tu nama dia sumpah al-fajirah. Dia ni fajir. Satu laki-laki, satu, tak kira lah laki ke perempuan ke, yang jahat perangai. Kerana apa? Kerana nak rampas hak orang lain. Nah, baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata Syekh, ketahuilah kiranya saudaraku, ini satu perkara yang selalu orang kena. Iaitu apabila ditaruh satu barang kepada seorang itu, kemudian ingkar ia, tak mengaku, dikatanya tiada siapa bertaruh barang apa-apa kepadanya. Dia kata, tak ada, aku tak pernah ambil barang apa, tak pernah. Padahal kita ingat sungguh misi rumput kita tu dia yang ambil pinjam. Kawan cerita baru ni, kata, aku pun tak tahulah, nak lagi panjang-panjang pergi jadi berkeli jiran tetangga. Dia yang main rumah aku, depan rumah aku, ni anak-anak aku pun nampak, dia nak pinjam misi rumput yang mahal aku tu. Ni cerita semua ni dah. Bagi. Okey. Dia nak pinjam Zat, dia nak misi lalang apa nama kebun dia, apa tak tahulah. Okey, bagi. Kau ni pi, dia kata dia nak pinjam 4-5 hari dulu tu je, nak buat kerja-kerja pugak-pugak sikit apa semua ni. Okeylah, kita apalah, kita percaya. Lepas tu kuih seminggu tak main hantar pun. Dia dah duduk taman ni tuan-tuan, kan bukan nak selalu jumpa. Kadang dia balik kerja malam, kita kerja malam. Dia kata, ustaz, dia kata sebulan kita pergi tanya dia. Dia kata, misi rumput mana? Tuan-tuan tak pening tahu ni? Tuan-tuan merasa macam nak, tak tahu? Dia kata, kalau promo yang tahu Zat, memang boleh dah, dia kena takut lah. Pasal benda tu mahal, bukannya murah. Dia kata, ya ada kan? Aku tak ada, ada betul. Dia kata, aku nak pinjam apa, aku sendiri pun dah misi rumput. La ilaha illallah. Dia buat lagu tu tuan-tuan, tuan-tuan tak pening. Ni, kita pun tengok misi rumput dia kata dia ada tu, tengok-tengok, oh sungguh bukan misi rumput aku, misi rumput dia ada. Tak tahulah dia pinjam kat siapa pula, tak tahulah kan. Kok dia wazarak ke apa, tak tahu. Ni dia tuan-tuan. Ni pun nama muamalah juga. Kadang-kadang dia pergi jadi lagu tu. Benda hak kita bagi tak mengaku sampai ke sudah. Bab hutang ni tak saya kata dah. Tajuk awal-awal tu kita baca dah cerita hutang ni tuan-tuan, sampai tak mau kawan dengan kita pun ada. Bukan banyak pun dia hutang tu RM400, tapi jumpa kita kan kona. Jumpa kita kona. Ini pasal apa? Oh, kita pun ingat dia ni mungkin 400 tu lah. Dia nampak muka aku 400. Dia nampak muka aku 400. Ni cerita. Tuan-tuan bayang kalau hutang sampai 10,000, 15,000. Allahu Akbar. Ini pula al-yaminul fajirah dia kata. Dia kata tak ada siapa yang mai duk taruh barang kepada aku atau diberi sesuatu kepadanya, minta belikan apa-apa. Tak ada. Dia kata dia pandai pergi beli barang tu, kita pun bagi duit kat dia untuk dia pergi beli. Dia kata boleh dapat murah, kita bagi dekat dia. Kita bagi duit tu ke tangan dia. Kan? Zaman lah tak apalah, boleh ada video apa semua, bagus juga ni zaman kita ni. Zaman dulu payah. Kan? Baik. Lepas tu zaman lah tuan-tuan semua nak kena ada ni. Kereta pun tuan-tuan dah ada. Ada semua. Baik, atau diberi sesuatu kepadanya, minta belikan apa-apa, tiba-tiba dia habiskannya wangnya dan ingkar ia. Dan ingkar ia. Baik, tuan-tuan kita KIV saat tentu, kita azan dulu. Kita bagi laluan azan. Seorang sahabat kita boleh azan dulu.
Jadi kita sambung sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita sambung. Okey, katanya tiada siapa memberi ia wang berkirim suruh beli apa-apa. Dia kata tak ada siapa bagi duit kat aku. Dan tiada ada ia menerima wang daripada siapa-siapa. Tak mengaku lah cerita dah. Atau dibeli tanah ladangnya dan dibayar harganya. Orang yang bayar dah duit nak beli tanah dia, dia kata tak bayar lagi. Okey, kemudian diajak potong namanya kepada nama yang membeli, sudahlah ia enggan. Dia selalu kes jadi lagu ni sebab apa tuan-tuan? Sebab tidak ada agreement, itu tujuannya. Tidak ada tulisan, tidak ada sesuatu yang boleh mengikat di antara dua orang ni. Kerana percaya, kepercayaan saja. Ini percaya dekat B, kawan lama, kawan baik, orang kita dah duk kenal lama dah, percaya bagi duit dulu, tanah ni aku mau, aku memang berkenan, tapi tak ada lagi 120,000, aku bagi 50 dulu, dia kata gitu. Tapi hanya jangan jual kat orang lain, memang aku mau sungguh, bagi 50,000. Tapi tak boleh nak ada duit sedar, tak ada, makan bulan lah.
Lepas tu ada sikit lagi, ada lagi. Lah kali bayar tu banyak dah, tapi tak dapat penuh lagi, grant tak dapat. Lah kawan ni buat tak sopa tak kenal. Buat sopa tak kenal. Duduk tanya, apa tolong saya aku ni, dia ni aku dah bagi dah kat dia 50-60 ribu dah, dia buat tak tahu je. Dia berkata, bagi dia ke mana? Bagi kalau aku percaya, aku kira bagi dia pegang lah. Tanah tu jangan jual kat orang ni, aku memang mau, aku berkenan tanah tu. Tuan-tuan, dalam masyarakat kita ni, tak kena, kita tak tahu. Ada orang kena. Cerita dia dalam hadis Nabi SAW, Nabi nak cerita Allah Subhanahu Wa Taala marah sungguh kepada golongan ni. Walaupun dia ni mungkin ahli ibadat, orang yang rajin sembahyang, mungkin, tapi dia boleh pergi jadi lagu tu. Pasal apa? Pasal ketamakan dunia. Cerita dia sudah pun khianat kepercayaan orang pada dia. Memang kalau pergi mahkamah, dia tak boleh sabit salah. Pasal apa? Pasal tak ada apa-apa perjanjian. Kita percaya macam tu. Biasanya benda-benda macam ni melibatkan orang yang sangat rapat dengan kita. Adik-beradik kita, abang kakak kita, sepupu sepapak kita, hak percaya semua. Nah, habis ngayak tu ya tuan-tuan. 10 ribu lenyap lagu tu ya. Dia kata tak tahu lah, pandai lah buat cerita. Dia kata tak pernah bagi apa agak kuat. Nampak tuan, berkelahi sampai akhir umur pada benda-benda macam ni. Nah, baik, maka sudahlah ia enggan serta katanya ia tiada berjual tanahnya. Dia kata aku tak jual pun tanah kat dia ni, pandai-pandai kata bagi duit dah. Dan tidak ada ia menerima wang harga tanah itu daripada siapa-siapa. Dia kata tak ada. Hingga mau ia dibawa ke mana pun bersumpah tiada jua ia mengaku. Cerita kalau zaman dulu sumpah lah. Zaman lah kalau dibawa sampai ke mahkamah pun, kawan hak kata duit dia dah bagi pun dia akan kalah. Pasal apa? Pasal tidak ada hitam putih. Cuma Allah tak. Baik, apa dia hadis dia? Maka hukum orang yang demikian itu berdosa dan makan haram ia. Dari segi teknikal, dunia hang boleh lepas, hang boleh selamat. Tidak ada siapa boleh sabitkan kata hang salah. Pasal apa? Pasal tak ada pembuktian yang boleh bukti kata hang salah. Okey. Tiadalah, Nabi kata, tiadalah selamat hidupnya dan dilaknat Allah Subhanahu Wa Taala kelak di negeri akhirat kerana menipunya dan boleh dibawakan dia berhukum di hadapan hakim. Di akhirat esok baru dia tahu ujung pangkai dia. Nah, baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban atau kama qala. Maksud dia diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berdamping dengan dia dan banyak ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyiduna Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersumpah ia atas satu sumpahan padahalnya sumpah padanya itu bohong. Nabi kata mana-mana orang yang bersumpah dengan satu sumpah wa huwa fiha fajir, dan dia tahu kata dia tu pembohong. Okey. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu kata dia bohong supaya memutuskan dengan dia akan harta seorang daripada orang Islam. Dia nak rampas harta orang Islam dengan sumpah dia, nescaya jumpa ia akan Allah halnya murka ia, yakni tiadalah Tuhan pedulikan dia, menyiksa dia, dan tiada rahmat Allah atasnya. Nabi kata laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Di akhirat esok dia menghadap Allah dengan membawa kemurkaan Allah. Dia tanggung murka Allah.
wa huwa alaihi, maksudnya hal keadaan dia alaihi, tanggung, ghadban, kemurkaan Allah. Tuan tengok hadis, Nabi tak kata ghadabul ataupun Allah ni marah. Nabi tak kata ghadab Allah ataupun Allah Ta'ala ni murka. Tak, Nabi kata ghadban. Sirah mubalaghah dalam bahasa Arab. Orang mengaji bahasa Arab tahu. Kita baru ni bulan Ramadan. Ramadan daripada perkataan ramad, maksud dia apa? Kalau asalnya maksud dia panah. Ramadan sangat-sangat, ulama kata maksud dia membakar dosa kita, membakar, melebur nafsu kita. Itu nama dia Ramadan. Bila ada alif nun di belakang kan, macam itulah. Hamdan, Zukran, itu semua bersangat-sangat nama dia. Kalau sebut ghadab, marah. Kalau ghadban, sangat marah. Maknanya laknat Allah kepada orang macam ni. Murka Allah, yakni Allah tidak peduli dia dan tiada rahmat ke atasnya. Maka misal-misal memotong harta orang dengan sumpah itu, iaitu seperti yang tersebut di atas tadi. Contoh demi contoh, semua bersanad kepada cerita tadi. Cerita potong apa? Potong harta orang. Harta orang yang sepatutnya bukan dia, orang punya, tapi jadi ke dia. Itu nama dia liyaqtati'a biha ma lam ri'im muslim. Rampas harta orang dengan isu-isu teknikal macam ni, maka dia mendapat laknat Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, faqala al-Ash'ath ibnu Qais fiyya wallahi kana dhalika baini wa baina rajulin minal yahud ardun fajahadani faqaddamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Ash'ath ibnu Qais, pada pekerjaanku dan dengan sebab aku bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Ni kata Al-Ash'ath ibnu Qais, dia kata pada pekerjaanku dan dengan sebab akulah sabda Nabi yang demikian itu. Demi Allah, adalah yang demikian itu, iaitu berlaku di antara aku dan antara satu laki-laki daripada Yahudi pasal perkara tanah. Al-Ash'ath kata apa? Ibnu Qais kata, Al-Ash'ath bin Qais, dia kata apa? Aku dengan Yahudi ada isu pasal tanah, dia kata. Ni nak cerita Nabi punya sabda ni aku. Maka ingkar Yahudi itu akan tanah itu punya aku. Yahudi ni tak mengaku, dia kata dia punya. Dan katanya punyanya sendiri, tidak ia memegang gadai tanah siapa-siapa. Dia kata tak ada, tanah ni tanah dia, tak ada gadai mana-mana. Bila ingkar ia, lalu aku bawa ia bicara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di hadapan Nabi, maka aku katakan Yahudi itu ingkarkan tanahnya, dikatanya tanah itu punya dia, tidak ia memegang gadai. Padahal tanah ni tanah Al-Ash'ath ibnu Qais, dia gadai kepada Yahudi. Gadai tu faham kan? Macam kita pergi gadai, kemudian kita nak duit untuk kita ar-rahnu contohnya. Okey, macam tu. Gadai tanah, kemudian ambil duit untuk meniaga, untuk apa semua, dan kita janji untuk kita bayar balik, tebus gadaian tu. So geran ada kat siapa? Ada kat Yahudi ni. Bila jadi kes ni, Al-Ash'ath ibnu Qais kata apa? Aku pergi gadai tanah dekat dia untuk aku dapatkanlah sedikit duit dan sebagainya. Dia sudah pegang gadaian tanah tu sampai satu masa dia kata tak, dia kata tanah ni tanah dia. Tanah ni tanah dia, bukan tanah kawan ni hak mai gadai ni. Al-Ash'ath kata, aku pergi mengadu dekat Nabi, Yahudi ni pergi buat lagu tu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaka bayyinah? Qultu la. Maka sabda bagiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah bagi kamu saksi? Nabi kata, ada saksi tak yang boleh menjadi saksi kata tanah ni hang punya, yang boleh menerangkan tanah itu punya kamu? Jualkan? Tidak ada. Jawabku, dia kata, jawabku tidak ada ya Rasulullah. Dia kata tak ada, dia kata.
Bila didengarkan kataku yang demikian itu, ia pun berpaling menghadap Yahudi itu, yakni menghadap Yahudi itu pula. Faqala lil Yahudi ihlif. Nabi kata, faqultu idzan yahlif fayadhhaba bimali. Maka sabda Nabi SAW bagi Yahudi itu, bersumpah engkau. Bila Al-Ash'ath ni kata tak ada bayinah, tak ada saksi yang boleh saksi kata tanah tu aku punya, cuma aku gadai dekat dia sungguh tanah ni. Nabi kata tak apa, tak ada saksi. Nabi beralih dekat Yahudi ni, Nabi kata ihlif, kalau macam tu hang kena bersumpah kata tanah ni hang punya, bukan dia punya. Bila Nabi kata macam tu, faqultu, kata Al-Ash'ath bin Qais, maka kataku ya Rasulullah, kalau begitu bersumpahlah ia apa rasa kepadanya, tiada peduli ia kepada aku, maka jadi hilang harta hamba dengan bersumpahnya. Kau ni susah hati lah. Pasal Yahudi punya perangai bukan tak tahu. Dia kata ya Rasulullah, kalau Tuan suruh dia bersumpah, dia memang boleh sumpah, dan dia akan kata dengan, dia akan dakwa kata dia punya, habislah harta aku, tanah aku. Kata Al-Ash'ath. Jawab Nabi SAW, tiada lain daripada itu bagimu. Nabi kata, tak ada lain, ini je jalan dia. Dah hang tak ada bukti kata tanah ni tanah hang. Tak ada satu surat, tidak ada satu perjanjian, tak ada. Hang pergi bagi kat dia dengan dakwaan hang, kata hang gadai dekat dia, hang tak ada bukti, lah ni dia kena bersumpah. Walaupun dia nak sumpah dia bohong ke, dia dak ke apa semua tu, itu jalan dia. Nabi kata okey. Fa anzalallahu ta'ala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ila akhiril ayat. Maka turunlah oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya bagi membetulkan sabda Nabi dan perbuatannya. Turun ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala nak perbetul tindakan yang Nabi ambil tadi. Fa anzalallahu taala, Allah turun ayat ni, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Ayat ni turun nak cerita kata tindakan Nabi SAW tu tindakan yang betul. Allah nak membetulkan tindakan Nabi tu. Bukan betul tu maksud betul kata hak bengkok ni tak. Allah nak kata hak Nabi suruh Yahudi ni ihlif tu betul. Maka turun ayat ni. Apa maksud dia? Bahawasanya orang-orang yang membeli, yakni menukar mereka itu dengan janji Allah, dan sumpahan mereka itu dengan sumpahan bohong kerana harga yang sedikit daripada dunia, itulah orang-orang yang tiada habuat bagi mereka itu dalam negeri akhirat, dan tiada bercakap akan mereka itu oleh Allah pada hari kiamat, dan tiada memandang ia kepada mereka itu dengan pandang rahmat pada hari akhirat, dan tiada disucinya akan mereka itu daripada dosa-dosanya, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Jalan keluar tak ada. Kawan hak dakwa kata tanah tu dia punya, kena bersumpah. Bila dia sumpah, sumpah tu sumpah bohong, Quran kata apa dia? Nombor 1, la khalaqa lahum fil akhirah. Orang ni tak ada habuat di negeri akhirat. Dengar apa ni? Benda hak bukan hak kita, kita pergi jadi hak kita juga. Gunalah seorang undang orang mana pun sampai jatuh ke tangan kita, pergi di akhirat esok. Ayat Quran kata la khalaqa lakum fil akhirah. Hang tak ada habuat di negeri akhirat. Quran kata lagi apa lagi? Wala yukallimuhumullah. Allah tak mau sembang, tak mau cakap dengan hang. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Di hari akhirat Allah tak mau pandang pun golongan ni. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mau sucikan depa ni daripada dosa depa. Walahum azabun alim. Tuhan cuma nak bagi azab pedih ya, lain mau tak mau cakap. Marah sembuh. Yang kata
Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang yaqtati'a ma lam ri'im muslim bil halif ataupun bil yamin. Orang yang bersumpah sehingga jatuh harta orang ke tangan dia, rampas harta orang, tak kisahlah, guna kaedah-kaedah yang ada di dunia ni untuk mendapatkan harta orang sampai jatuh ke tangan dia. Ayat ni cerita tentang golongan ni. Nah, baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Wa'il Ibnu Hujr dan Abi Musa Al-Ash'ari dan Abi Umamah Ibni Sa'labah Al-Ansari dan Imran Ibn Husain, dan bermula hadis Abdullah bin Mas'ud. Itu ialah hadis hasan, lagi sahih. Habis tadi tu cerita tentang sumpah untuk merampas harta orang. Nah, habis tajuk tu. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk bab ma jaa idza ikhtalafa al-bai'an. Cerita tentang apa? Hadis yang membicarakan apabila berselisihan dua yang berjual beli. Dua orang yang buat jual beli, ada perselisihan, ada benda yang tak setuju, ada benda yang menyebabkan dua-dua tak puas hati. Dia nak masuk tajuk tu. Nah, tentang idza ikhtalafa al-bai'an. Nah, wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang salah silap terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.